Ada cahaya di hujungnya, terus mencari jangan lelah. Indahnya ciptaannya, menambahkan pengetahuan, mengingati yang tersasar. Pesan untuk kita semua, insya Allah dipermudahkan. Cahaya di ujung jalan, menghangatkan hati kita. Doa dan harapan bersatu, amin untuk kita semua. Dalam gelap kita meraba, namun harapan tak pernah hilang. Tetap percaya dan berdoa, setiap langkah ada makna. Pesan dae, pesan dae. Cahaya di ujung jalan, menyejukkan hati kita. Doa dan harapan bersatu, amin untuk kita semua. Cahaya di ujung jalan, menghangatkan hati kita. Doa dan harapan bersatu, amin untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pendengar untuk slot pesan dai hari ini. Kembali mendengarkan Mic FM, masih bersama saya dan juga Nawal. Pagi ini menerusi slot pesan dai ini pada pagi ini. Jadi untuk sesiapa yang nak menonton secara live, boleh ke Facebook rasmi SPRM untuk bantu like and share, bantu like dan juga share live ini. Jadi hari ini topik hari ini sebenarnya kita ada topik iaitu buat kebaikan dan juga tinggal kemungkaran untuk stop pesan dai kali ini. Itu Mira sebenarnya pun boleh banyak juga kan sebenarnya kita nak kongsikan. Tapi sebelum tu kita ada tetamu khas Mira untuk pesan dai hari ini. Kita bersama Ustazah Nazira kita pada hari ini. Selamat datang Ustazah. Terima kasih. Terima kasih selepas sudi datang ke Komuniti Mic FM. Apa khabar? Macam mana perjalanan ke SPRM ni puan? Beliku-liku. Beliku-liku. Alhamdulillah hari Jumaat yang baik ni. Semua je Alhamdulillah. Topik like pun hijau agak yang nak jumpa orang baik kan. Ya, Alhamdulillah. Itu dia. Sebabnya tanpa kita melengahkan masa lagi kan, kita boleh terus ke topik kami pada pagi ini, buat kebaikan, tinggalkan kemungkaran. Ustazah, dipersilakan. Baik. Bismillah wa salatu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama terima kasih kepada adinda-adinda saya. Adinda dah kan belum kahwin ni kan? Dah kahwin dah? Anda dah kahwin? Dah, saya dah. InsyaAllah hari Jumaat kita doa cepat temu jodohnya. Amin. Awal laju dia ambil. Baik-baik kita kena cepat lah ni. Amin insya-Allah. Baik.
Pertamanya alhamdulillah, syukur Allah rezekikan kita dapat sampai kepada hari Jumaat yang barakah. Kita sudah pun masuk ke dalam bulan yang kedua dalam bulan Islam. Kan hari ni dah bulan Safar, betul tak? Betul. Berapa Betul. Safar? Jeng jeng Betul. jeng. Tiba-tiba tak boleh jawab. Ini soalan cepu cemas. Cepu cemas. Okey, kita sebut alhamdulillah kita sudah pun masuk dalam bulan Safar. Allah panjangkan nafas kita sampai kepada hari ini dalam keadaan kita sebut diberikan kesihatan yang baik. Kan kita pun boleh datang kerja. Kan pendengar-pendengar pun mungkin saat ini sedang sibuk menguruskan kerja masing-masing, rumah tangga masing-masing. Kita doakan tuan-tuan puan, nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini dapat kita gunakan dengan kebaikan, dapat kita gunakan dengan apa kita sebut, dapat buat amal soleh insya-Allah. Dan mudah-mudahan nikmat masa yang Allah berikan kepada kita hari ini, yang Allah bukan sengaja kita sebut beri kerana kita ni sihat ataupun muda, tidak. Tapi Allah panjangkan nafas kita. Kenapa? Kerana kata ulama, barangkali Allah tengok kita ni amal kita masih sikit, kan, masih ada lagi ruang untuk kita buat amal soleh, maka Allah panjangkan, berbelas ihsan bahasanya. Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk kita terus apa ni kita sebut bernafas dengan kita melaksanakan amal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Jadi saya nak mulakan begini. Bila kita sebut tajuk kita apa, buat Buat baik kebaikan, dan tinggal kemungkaran. Ini sebenarnya tajuk yang kalau lah telinga kita boleh bercakap, kan, dia kata dah bengkak dah telinga kita ni. Pasal apa? Pasal dah ramai Selalu ustaz dengan ustaz selalu sebut. Kan? Mm-mm. Sebab itu saya nak mulakan begini. Bila kita sebut tuan-tuan puan, para penonton yang menonton secara live di Facebook, hari ni bila kita sebut tentang buat baik, tinggalkan kemungkaran, siapa yang tak tahu? Semua orang tahu. Bangsa apa pun dia, agama apa pun dia, semuanya bersetuju dengan perkara ini. Hidup kita ni, kita mesti jalani dengan kita jadi orang baik dan kita tinggalkan perkara yang tak baik. Sebab apa? Implikasi dia bukan untuk kita saja, tapi untuk keseluruhan masyarakat kita ataupun negara kita. Kan, baik negara tu bergantung kepada baik masyarakat. Baik masyarakat itu bergantung kepada baiknya keluarga, dan baiknya keluarga itu bergantung kepada Agama. baik keluarga bergantung kepada Agama. individu dulu. Individu dulu. Individu itu. Baiknya individu kat mana? Kita sebut Kepada agama. balik kepada agamanya. Maka sebab itu bukan kita nak kata agama lain tak baik, tak. Tapi dari sudut bagaimana dia mempraktiskan agamanya. Kan, orang yang tahu bagaimana ajaran agamanya, tanyalah agama mana pun, tak ada agama yang kita sebut suruh buat jahat, tak ada. Betul. Kan? Sama je. Semua nakkan kebaikan, semua nak yang kita sebut apa, memberikan manfaat kepada orang. Cuma hari ni kita sebut dalam konteks kita agama Islam lah, khususnya sebab saya daripada Jabatan Agama Islam. Jadi saya cakap lah konteks Islam, kan. Kita sebut hari ni kalau kita dalam Islam pun kita tengok bagaimana banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala suruh kita jadi orang yang baik. Umpamanya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Allah Ta'ala sebut, kan, Allazi yujahidu fina lanahdiyannahum subulana innallaha ma'al muhsinin. Apa makna dia? Tanya Nawal lah. Apa makna? Diam jawab. Ini namanya saya tanya, saya jawab sendiri, kan. Tak apa, kita raikan. Sebab kalau tidak SPRM saya jadi Suruhanjaya Agama pula, kan. Kita bagi pegawai agama jawab. Okey. Kita tengok bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut ni. Allah kata siapa yang bersungguh-sungguh, dia sungguh-sungguh nak jadi orang baik. Sungguh-sungguh nak berusaha, sungguh-sungguh nak berjihad, sungguh-sungguh kita sebut apa? Melawan kemungkaran. Allah Ta'ala sebut lanahdiyanna. Apa makna lanahdiyanna ni? Saya alhamdulillah ijazah pertama saya dalam bahasa Arab. Jadi bila bertemu dengan kalimah-kalimah Arab ni, seronoknya apa? Kita akan faham bagaimana Al-Quran memilih perkataan itu untuk memperjelaskan apa mesej yang nak disampaikan. Allah Ta'ala kata siapa yang sungguh-sungguh buat baik ke, jadi orang baik ke, sungguh-sungguh dalam kerja kita hari ni bagi yang sedang bekerja. Kan, sungguh-sungguh nak jadi pasangan yang baik kepada ahli keluarga kita, sungguh-sungguh nak jadi mak ayah yang baik kepada anak-anak kita. Allah Ta'ala sebut lanahdiyanna. Kalau kita ngaji bahasa Arab, ini tiba-tiba jadi kelas bahasa Arab, kan. Tak apa, boleh. Boleh. Okay. Huruf lam di depan dengan huruf nun di belakang, kalau kita tengok dalam Al-Quran ada je dua apitan. Apitan betul ke bahasa tu? Diapit lah kita sebut kalimah tadi. Bermula dengan lam, diakhirkan dengan nun. Itu maknanya Allah Ta'ala confirm akan bagi. Jaminan Allah Ta'ala insya-Allah akan dapat. Allah Ta'ala akan bagi apa? Allah Ta'ala akan bagi jalan. Allah Ta'ala akan bukakan lorong-lorong. Allah Ta'ala akan temukan kita, berikan hidayah kepada kita untuk kita capai apa kesungguhan yang kita nak buat tadi. Kita sungguh-sungguh nak jadi baik, Allah Ta'ala akan temukan kita dengan orang yang baik-baik, yang sehingga akhirnya kita dapat jadi baik seperti yang kita inginkan.
Dan di hujung tu ada orang kadang-kadang dia buat baik tapi tak dapat pun macam yang dia nak, betul tak? Saya ustazah dah semayang dah, saya dah puasa, saya dah macam-macam dah. Contoh macam baru-baru ni ada satu makcik datang jumpa dengan saya lepas habis saya dah buat kelas Quran percuma di sekitar Putrajaya. Kan, jadi siapa nak mengaji dengan saya, mai mana tu dia keluar dah tu. Mai duduk dekat surau in between maghrib dengan isyak datang mengaji. Habis dah datang mengaji ni, ada satu makcik ni datang jumpa saya menangis-nangis. Ni apa? Lencun baju dia kan. Nangis sungguh ni, mak umur 60 lebih. Dia kata dengan saya, ustazah apa salah saya? Saya dah semayang, saya dah puasa, saya dah baca Quran, semua saya dah buat. Saya sedekah apa ustazah? Kerja saya tak pernah culas pun. Kan orang dulu kerja dia tak macam kita sekarang. Betul tak? Orang sekarang banyak culas daripada kerja kan. Orang dulu kerja dia luar biasa kan. Jadi dia cakap macam tu. Jadi saya tanya dia kenapa. Dia kata dengan saya, ustazah, anak saya buat permohonan untuk tukar agama. Kan? Sedih. Dia kata apa? Dia kata dah bagi pendidikan yang paling baik kepada anak. Apa makanan yang dia tak bagi, apa ajaran yang tak didik kepada anak dia ni, semua dah bagi. Tapi begitu Allah Ta'ala ajar kepada kita, hidup kita ni, kita tak akan dapat semua yang kita mahu. Sebab hidup kita ini, Allah beri apa yang kita perlu. Betul. Kita minta dengan Allah sabar. Contohnya, ya Allah jadikan aku orang yang sabar. Maka jalan yang bagaimana untuk kita jadi orang sabar, Allah bagi ujian. Maka sama juga dengan makcik tadi. Kan, bila dia sebut begitu, kita dengar ni nak cakap kat dia sabarlah cik, tak sampai hati. Kan, jangan cakap tentang sabar pada orang yang sudah lama bersabar. Kan. Jadi saya tak cakap sabar dengan dia pun. Saya kata hidup kita ni bukan semua orang dia akan dapat apa yang dia nak. Hidup kita ni kadang-kadang Allah bagi ujian sebab apa? Pintu nak masuk syurga bukan semuanya dengan amalan solat. Nabi kata pintu nak masuk syurga ada 7 ataupun 8 pintu. 8 pintu, ada ulama kata 8, ada ulama kata 7 sebab ada hadis Nabi SAW. Nabi sebut ada 8 pintu nak masuk syurga. Dan salah satunya adalah ada orang masuk syurga melalui pintu solat, dijaga solat dia. Kita hari ni tentang puan, solat kita kat mana? Kan? Semalam 5 waktu, kat mana solat kita, awal waktu ke, tengah waktu ke, hujung waktu? Kan? Ataupun dah lama tak solat. Kalau dah lama tak solat, hari ni dengar siaran ni, mulakan untuk solat. Solat ni kita sebut, walaupun kita rasa tak sempurna, tapi lama-lama dia akan menyempurnakan kita, insya-Allah. Maaf Ustazah, saya macam nak masuk sikit. Sebab macam sekarang ni kalau kita tahu macam kebanyakan lah orang sekarang, maksudnya dia buat kebaikan tu, maksudnya macam dia macam rasa dia baik je, macam terus macam nak kebaikan terus, macam terus nak macam on the spot dia nak dapat macam dia nak Allah macam kabulkan. Ya betul. Saya perasan benda tu memang sangat ketara. Okey. Sebab tu kita sebut ayat tadi tak habis lagi. Okey. Okey kan? Okey, tak habis lagi. Tak apa kita sebut tadi. Kita sebut hidup ni bila kita tak dapat semua yang kita mahu, maka kerana itu di hujung ayat tadi Allah Ta'ala sebut innallaha ma'al muhsinin. Apa makna innallaha ma'al muhsinin ni? Allah bersama-sama dengan orang yang baik, terjemahan dia. Apa makna baik ni? Ulama bahas pula. Walaupun dia tak dapat, tapi dia tetap menjadi orang yang baik. Maknanya dia tak dapat apa yang dia hajat, tapi bila dia kekal menjadi orang yang baik, maka Allah Ta'ala sebut Allah akan bersama-sama dengan dia. Itu yang kita panggil apa? Barakah dalam kehidupan. Kan? Orang baik ni dia tak mesti gaji tinggi. Kan? Dia rasa cukup dengan apa yang dia ada. Sebab itu dia tak ambil rasuah, sebab itu dia tak ambil hak orang, sebab apa? Dia dah cukup dengan apa yang Allah bagi pada dia. Itu makna muhsin. Itu makna baik. Maknanya apa? Dia rasa hidup yang dia jalani ini dah cukup dengan apa yang Allah beri. Sebab apa? Sebab ada Allah dengan dia. Bila ada orang yang kepala dia ni, dia hidup dengan ada Allah bersama dengan dia, dia takkan takut orang zalim pada dia. Dia takkan takut dia tak dapat naik pangkat. Dia takkan takut gaji dia tak masuk. Pasal apa? Semuanya itu dijamin oleh Allah SWT. Sama macam kita sebut bab rezeki. Kan? Kalau memang dah rezeki kita, kita tak minta pun kadang datang. Betul. Malam tadi berasa nak makan laksa, contoh kan. Kedah ni dia kena laksa kan. Lama tak makan laksa. Tiba-tiba hari ni kita sebut pagi ni ada pula orang buat potluck. Masak pula laksa. Kita tak minta pun. Kita tak doa ya Allah esok nak makan laksa, ya Allah, tak ada pun kan. Tiba-tiba ada orang bawa. Itu salah satu laluan-laluan yang Allah Ta'ala akan bagi. Ada jalan kadang-kadang kita sebut rezeki ni, kita sebut bab rezeki, nak masuk mulut sendiri dah. Nak suap dah. Suapan tak akhir. Kek yang paling sedap jatuh ke tanah. Kalau bukan rezeki, dia akan jatuh juga sebab bukan hak kita. Tapi kalau memang rezeki kita, Allah Ta'ala akan datangkan melalui apa sahaja cara. InsyaAllah. Itulah. Sebenarnya banyak lagi perkongsian yang Ustazah nak kongsikan dengan kami. Sebenarnya kita rehat dahulu. Kita sebentar lagi kita akan kembali. Sambung kembali topik ni. Kita rehat dulu sebentar. Okey, sebelum tu untuk anda yang yang menyaksikan kami di FB SPRM, jangan lupa
bantu like and share juga. Dengan itu kita rehat dahulu. Kita kembali selepas ini. Mac FM My Anti Corruption Channel. Keheningan subuh sunyi mengembalikan suaramu itu, mengajak sujud yang wajib bagiku dan semua. Menyayangimu memang harus bagiku, memuliakanmu juga itu ikrarku. Sentiasa menyayangimu, sentiasa membahagiakanmu. Ibu, diriku anakmu. Ibu, hidupku untukmu. Ibu, tiada ternilainya segala kasih dan sayangmu. Kini hanya semua sebuah mimpi, yang pasti doaku untukmu. Kini namamu terukir di batu, pusaramu kini kian usang. Gayamu memang harus bagiku, memuliakanmu juga itu ikrarku. Sentiasa menyayangimu, sentiasa membahagiakanmu. Kini hanya sebuah mimpi, yang pasti doaku untukmu. Kini namamu terukir di batu, pusaramu kini kian usang. Kini hanya sebuah mimpi, yang pasti doaku untukmu. Kini namamu terukir di batu, pusaramu kini kian usang. Kini hanya sebuah mimpi, yang pasti doaku untukmu. Kini namamu terukir di batu, pusaramu kini kian usang. Sentiasa bersama setiap masa, memberi yang terkini serta berfakta. Sering ingat mengingati agar jalanmu tidak tersasar. Mata musik dulu dan kini berkongsi pengalaman dan panduan, mengajak ke arah kebaikan agar kita semua bebas dari rasuah. Berkongsi pengalaman dan panduan, mengajak ke arah kebaikan agar kita semua
setiap masa, memberi yang terkini serta berfakta. Sering ingat mengingati agar jalanmu tidak tersasar. ZFM musik dulu dan kini, berkongsi pengalaman dan panduan, mengajak ke arah kebaikan agar kita semua bebas dari rasuah. Berkongsi pengalaman dan panduan, mengajak ke arah kebaikan agar kita semua bebas dari rasuah. Berkongsi pembebas dari rasuah, berkongsi pembebas dari rasuah. Berkongsi pengalaman dan panduan, mengajak ke arah kebaikan agar kita semua bebas dari rasuah. Berkongsi pengalaman dari rasuah, berkongsi pengalaman dan panduan. Kembali di Mac FM, My Anti-Corruption Channel. Bagi mereka yang baru saja bersama dengan kami menurut stop pesan dari hari ini. Hari ini kita bersama dengan Ustazah Nazira daripada Pegawai Hal Ehwal Islam Kementerian Perdagangan dalam Negeri dan Kosta Rica. Ya. Betul tu. Tadi topik hari ini buatkan kebaikan, tinggalkan kemungkaran. Betul. Tu dia Ustazah. Boleh kita sambung semula lah yang tadi Ustazah yang perkongsian tadi Ustazah apa ni. Kita sambung semula. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang baru sahaja mengikuti kita tadi dah bincangkan tentang satu ayat, telah kita bincangkan tentang surah Al-Ankabut ayat ke berapa tadi, ingat tak? Ayat ke-69. Tak apa. Kita ni tuan-puan kan, kalaulah kita nak baca kadang tak sempat. Jadi dengarlah perkongsian macam ni kan, mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah. Baik, apa yang Allah Taala sebut dalam surah tadi telah pun kita kupaskan pada permulaan perbincangan kita. Saya nak masuk tadi, pertama kita sebut hidup kita ni tuan-tuan puan, semuanya telah Allah Taala tentukan. Kan, takdir hidup kita ni, kalau rezeki kita kat situ, situlah. Kan, kalau kita ditakdirkan berkahwin dengan orang tu lah, walaupun ada orang sebut saya menyesal dengan perkahwinan ni, kita sebut takdir Allah Taala ni tak pernah salah. Tak pernah salah, tak pernah silap dalam turutan kehidupan kita. Hidup kita ni mesti ada sebab kenapa Allah letak kita di sini. Mesti ada sebab kenapa Nawal dengan Mira jadi DJ kat sini. Betul tak? Ya, betul. Kan? Walaupun kecil dulu tak pernah pun cita-cita apa DJ SPRM, tak pernah pun kan? Tak pernah. Jujur jaga SPRM dengar ni, dia tak pernah cerita. Dia sebut kan, kita tak pernah pun bercita-cita, tapi Allah Ta'ala kata kat sinilah tempat yang paling baik. Sebab apa? Mungkin ni tempat kita boleh bagi sumbangan lebih banyak kepada masyarakat. Kan, kita boleh bagi pendidikan kepada orang, kita boleh bagi perkongsian yang akhirnya ada orang-orang yang walaupun 1-2 orang buat baik, kita dapat saham dia sekali. Maka sebab itu bila kita sebut hidup kita ni semuanya Allah Taala tetapkan. Saya nak pergi kepada perkara yang kedua bila kita sebut tentang buat kebaikan, cegah kemungkaran ni. Dalam hidup kita ni walaupun semuanya sudah ditakdirkan, tetapi Allah tetap memberi kepada kita pilihan. Pilihan macam mana? Hidup kita ni akan sentiasa bertemu dengan dua persimpangan. Kita akan nak jadi orang baik ataupun nak jadi orang jahat. Nak ambil rasuah ataupun tak nak ambil rasuah. Kan, kita ni nak dapatkan pahala ataupun nak buat dosa. Hidup kita ni akan bertemu dengan dua pilihan sentiasa. Nak atau tak nak. Maka atas pilihan-pilihan inilah Allah Ta'ala guide kita dengan satu lagi ayat Al-Quran dalam surah yang selalu kita baca bila kita sembahyang duha. Sembahyang duha baca surah apa? Bila hari ni Ustazah tanya, host menjawab nama rancangan kita hari ni. Surah apa? Biasa kita baca bila kita sembahyang surah duha. Dah jawab pula dah. Itulah tu. Hari Jumaat ni dia tak boleh tanya lebih-lebih, kita syasyul. Okey. Kita dah kita sebut tadi surah Ad-Duha. Dalam surah Ad-Duha, bagaimana Allah Ta'ala guide kita dalam nak buat pilihan. Tadi kita dah terima takdir Allah ni, tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala bagi tahu kita hidup kita ni fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man
dassaha. Hidup kita ni Allah akan sentiasa bagi kita ilham. Macam hari ni, nak dengar ke tak nak dengar? Pagi tadi, nak datang kerja ke tak nak datang kerja? Nak sembahyang subuh ke tak nak sembahyang subuh? Nak naik motor ke nak naik kereta datang sini kan? Tu ilham tu sentiasa ada. Maka Allah Ta'ala sebut selepasnya itu, qad aflaha man zakkaha. Untung orang yang pilih jalan untuk sambut ilham-ilham yang baik. Wa qad khaba man, rugi orang yang pilih untuk jalan yang sebaliknya. Maknanya apa? Contoh, SPRM ni kita sebut tak lari pada rasuah kan. Kita nak halang masyarakat daripada buat rasuah. Ada orang kata, ustazah saya tak ada pilihan, saya kena ambil. Sebab apa? Waktu ni saya sangat perlukan duit, contoh. Bila kita sebut kita tak ada pilihan, jawapan tu sebenarnya bukannya jawapan tapi alasan. Sebab apa? Kita sentiasa ada pilihan. Betul, kita susah. Kadang-kadang ada sebagai orang sebut, ustazah tak rasa. Kan ustazah tak duduk di situasi saya, betul? Sebab itu kita sebut hidup kita ni, kenapa Allah bagi kepada dia? Sebab Allah tahu dia mampu untuk membuat pilihan yang baik untuk kehidupan dia. Kan, kenapa tak bagi kat saya? Oh, mungkin saya belum lagi mampu untuk jadi macam apa yang sedang dia lalui. Kan? Maka sebab itu kalau kita hidup dengan tadi, kita percaya ada Allah dengan kita. Tu kan yang mula tadi kita dah set tadi. Maka bila datang pilihan, walaupun kita sempit macam mana pun, kita tahu ada Allah akan bantu kita. Kita tak akan ambil pun duit yang bukan hak kita. Itu cara dia. Maka sebab itu bila kita hidup dalam keadaan kita sebut percaya Allah akan bantu kita, tengok bagaimana dalam kitab-kitab sejarah, tengok dalam kitab-kitab sirah, tengok dalam Al-Quran bagaimana Allah Ta'ala nyatakan kisah Nabi Ibrahim umpamanya, kan, masyhur. Pasal apa saya sebut nama Nabi Ibrahim? Sebab kita dengan kalimah Ibrahim tu sangat dekat. Perasan tak tuan-tuan puan? Bila kita semayang, tahiyat akhir kita tu, di setiap tahiyat akhir tu kita akan sebut nama satu Nabi selain daripada Nabi Muhammad, kan? Selawat kepada Nabi Muhammad, kemudian kita akan masuk kepada selawat Ibrahim, ya. Kita akan sebut nama Nabi Ibrahim. Soalannya, kenapa tak sebut kama sallaita ala Isa? Kan Nabi Isa ni masih akan turun lagi, kan? Kenapa tak sebut kama sallaita ala Musa? Musa ni nama yang paling banyak dalam Al-Quran, kisah dia Allah Ta'ala ceritakan. Kenapa nama Ibrahim? Kan, selain daripada dia disebut sebagai abal anbiya ataupun bapa kepada segala para nabi, daripada zuriat keturunan dia adalah lahir nabi-nabi, tapi Nabi Ibrahim ini juga simbolik satu manusia yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa? Setiap kali kita duduk semayang tahiyat akhir tu kan, bila sebut kama sallaita ala Ibrahim tu, sepatutnya feelingnya apa? Aku ni taat tak macam Ibrahim. Sepatutnya. Tapi kita kadang-kadang tahiyat akhir apa kita fikirkan, tahu kan? Nak makan nasi lemak ke? Boring begini kan? Dah menyimpang dah tu. Betul lah kan? Mayang Zuhur kan? Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar. Tangan baru sambal belacan makan. Hari ni sedap pula, makan kat situ, esok makan lagi lah. Kan? Kadang-kadang semayang kita tu, kita terganggu dengan apa yang kita lalui. Maka sebab itu kita sebut semayang ni dia macam bawa kereta. Bawa kereta ni macam mana? Rasa macam nak terlanggar dinding, terlanggar divider. Apa kita buat? Elak. Kita betulkan balik steering kita. Kan, kalau kita biar, langgar divider. Tapi kalau kita yang drive, kita nampak kat depan tu, oh dah dekat dah dengan orang brake, apa kita buat? Slow kan? Tapi nampak macam jauh, kita nak tekan gear. Boleh pula 110. Ikutlah, terpulang masing-masing kan? Sebab itu bila semayang ni, kalau kita rasa macam aku tengah semayang ni, kenapa pula lah cakap sambal belacan, patah balik. Itu cara di Islam ajar pada kita. Itu cara membina kekhusyukan. Sebab itu bila kita sebut kama sallaita ala Ibrahim, tadi kita sebut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni satu simbolik manusia yang cukup taat kepada Allah. Bila Allah suruh, walaupun benda itu di luar keinginan dia tetap buat. Bila mana kan kalau kita ikut kronologi hidup dia kan, bila mana turun perintah supaya ditinggalkan anak di padang pasir dengan isteri di padang pasir, mana ada suami sanggup nak tinggal, betul tak? Tapi kenapa dia boleh buat? Sebab apa? Sebab dia taat pada Allah. Kan? Bila Allah suruh, dia langsung buat tanpa syarat pun. Kenapa aku? Tak ada syarat. Dia tak kata, orang lain tak buat pun tak. Kita biasa macam tu kan? Kenapa saya kena buat? Dia ni tak buat pun. Alah, pegawai tu pun tak buat. Kenapa saya kena buat? Perasan tak? Tapi taat dia, kita tengok bagaimana Islam ajar pada kita tanpa syarat. Allah Ta'ala kata tinggalkan di padang pasir, tinggal. Sebab apa? Dia tahu innallaha ma'al muhsinin tadi tu. Dia tahu Allah bersama-sama dengan orang buat baik. Jadi bila ditinggalkan di situ, dia tinggal dengan tawakal yang tinggi kepada Allah. Akhirnya jadi satu perkara yang tak pernah dibayangkan pun dalam kepala kita. Tempat yang dia tinggal isteri dia, tak ada orang datang, tak ada elektrik. Kalau kita hari ni macam mana tak ada elektrik kan? Duduk di SPRM, kalau tak ada elektrik apa kita buat? Keluar pada bangunan ni, betul tak? Lampu tak ada, elektrik tak ada. Tapi
dia tetap tinggalkan di situ. Akhirnya hikmahnya apa? Bila jadi sebegitu, kita tengok tempat yang tak ada orang nak datang hari ni, jutaan manusia berebut-rebut nak masuk. Tempat apa kita panggil? Makkah kita panggil ni kan. Itulah asal usul sejarah Makkah ataupun bumi Bakkah. Kan? Hari ni kita belajar, tengok sangka baik dia dengan Allah. Oh, rupanya kalaulah dulu dia tak tinggal lah pasangan dia di situ, barangkali tak jadi sejarah Makkah hari ni. Tapi kerana taat dia kepada Allah, tengok barakahnya Allah Ta'ala limpahkan. Tempat tak ada orang, hari ni ribuan jutaan manusia datang ke sana. Tak berhenti di situ. Dah bawa balik dah anak-anak dengan anak dengan isteri balik ke Palestin, turun pula perintah baru. Kan? Perintah apa? Disembelih pula anak dia. Ini kita sambut setiap hari raya Korban. Hari tu kita sambut dah kan. Turun perintah. Mana ada ayah yang sanggup nak sembelih anak? Betul tak? Kan? Tapi ni kita panggil apa? Ini adalah wahyu ataupun arahan hanya untuk Nabi Ibrahim. Kalau kita hari ni tuan-tuan puan janganlah. Nah, kita tak ada dah. Ustazah, saya dengar bisikan malam tadi sembelih anak saya. Jangan. Tak ada dah. Ini hanya untuk Nabi Ibrahim AS khas. Jadi kalau ada orang kata, Ustazah saya dengar bisikan, tu kita panggil hari ni skizofrenia ke apa kan, tu kena pergi cari ubat. Tak ada istilah dia Ustazah saya mimpi, tak ada. Itu khusus untuk Nabi Ibrahim. Baik. Apa pelajaran kita nak belajar? Walaupun dia Nabi, walaupun dia dah taat berkali-kali ketaatan dia, tetap Tuhan bagi ujian untuk dia buat pilihan. Sama juga macam hidup kita. Kan kadang-kadang kita ada titik-titik kejatuhan kita, titik-titik kehancuran kita yang kita rasa, ya Allah, tak ada siapa dah boleh bantu aku. Tapi kita tengok bagaimana Allah Ta'ala ajarkan dalam peristiwa Nabi Ibrahim. Waktu dia nak sembelih anak dia, turun perintah supaya disembelih anak dia, tetap dia ikut dan taat sampailah berlaku, kita sebut apa, min haitsu la yahtasib, satu perkara yang tak pernah fikir pun dalam fikiran dia. Apa dia jadi? Nak sembelih anak, Allah Ta'ala gantikan dengan kibas. Kan, gantikan dengan binatang sembelihan yang lain. Macam mana boleh buat? Ini tak ada siapa boleh jawab. Ini hanyalah daripada Allah SWT. Logik akal manusia tak boleh fikir, tapi Allah Ta'ala boleh buat apa yang Allah inginkan. Apa pelajaran ni kita nak sebut? Kita nak kata, tuan-tuan puan, kadang-kadang kita rasa kita tak punya pilihan. Tapi kalau kita hidup dengan integriti yang dibawa, selalu dipesan-pesan oleh SPRM, kita hidup dengan amanah, kita hidup dengan kepercayaan Tuhan ada bersama dengan kita, jangan risau. Yang tak ada duit pun Allah Ta'ala boleh bantu. Yang kita rasa susah, yang sakit, Allah Ta'ala boleh beri kesembuhan. Itulah Allah Al-Wahhab. Itulah Allah As-Sami'. Itulah Allah Al-Basir. Allah perhati apa yang kita lakukan. Allah dengar keluhan dan rintihan kita. Cuma kadang kita je yang tak merasakan Allah mendengar apa yang sedang kita lalui. Kita tak rasa Allah. Sebab itu kita tak tahu bila nak buat pilihan, mana pilihan yang sepatutnya menjadi jalan kebaikan untuk kita. Kan? Maka sebab itu kita pergi kepada perkara yang kedua kita sebut tadi. Hidup kita ini, tuan-tuan puan, bila kita ada pilihan, maka pilihan yang bagaimana yang kita nak buat. Sentiasa ada pilihan. Dan di hujung pilihan itu nanti, destinasi akhir kita hanya ada dua. Sama ada kita masuk syurga ataupun masuk neraka. Pilih yang baik-baik, maka masuk syurga. Pilih yang buruk, maka masuk neraka. Maka atas dua pilihan tadi di hari Jumaat yang barakah ini, kita bertanya kepada diri, apa pilihan yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita? InsyaAllah. Itulah banyak sebenarnya Banyak. saya sendiri pun rasa kadang-kadang macam sebab je dengar Ustazah punya apa ni. Macam benda ilmu baru. Ilmu baru and macam terasa pada diri sendiri juga. Tunggu Rasa tadi. macam dekat pada kita. Yalah, itu okey, sebenarnya kita banyak lagi perkongsian daripada Ustazah. Kita rehat dahulu. Kita teruskan bersama kami, teruskan setia bersama kami di My FM, My Anti Corruption Channel. Kita bersama-sama bergembira, usia kita semakin dewasa. Bersamalah menikmati keindahan ini. Mari semua rakan-rakanku, kita raihkan kemenangan ini. Bersukaria bersama-sama, indah bergembira. Lupakan segala masalah lalu, kita wujudkan kenangan baru yang pasti lebih indah, yang pasti lebih bermakna. Pastikan jaga tingkah lakumu, pastikan kita membanggakan kedua ibu bapa kita bersama berjaya.
kemenangan ini, bersukaria, menikmati keindahan ini. Mari semua rakan-rakanku, kita raihkan kemenangan ini, bersukaria, menikmati keindahan ini. Mari semua rakan-rakanku, kita raihkan kemenangan ini, bersukaria, bersama-sama, sama-sama, indah bergembira. Lupakan segala masalah lalu, kita wujudkan kenangan baru yang pasti lebih indah, yang pasti lebih bermakna. Pastikan jaga tingkah lakumu, pastikan kita membanggakan kedua ibu bapa kita bersama berjaya. Pastikan jaga tingkah lakumu, pastikan kita membanggakan kedua ibu bapa kita bersama berjaya. Pastikan jaga tingkah lakumu, pastikan kita membanggakan kedua ibu bapa kita bersama berjaya. Sentiasa bersama setiap masa, memberi yang terkini serta berfakta. Sering ingat mengingati agar jalanmu tidak tersasar. Mata musik dulu dan kini berkongsi pengalaman dan panduan, mengajak ke arah kebaikan agar kita semua bebas dari rasuah. Berkongsi pengalaman dan panduan, mengajak ke arah kebaikan agar kita semua bebas dari rasuah. Berselasa bersama setiap masa, memberi yang terkini serta berfakta. Sering ingat mengingati agar jalanmu tidak tersasar. Macam musik dulu dan kini berkongsi pengalaman dan panduan, mengajak ke arah kebaikan agar kita semua bebas dari rasuah. Berkongsi pengalaman dan panduan, mengajak ke arah kebaikan agar kita semua bebas dari rasuah. Berkongsi bebas dari rasuah, berkongsi bebas dari rasuah. Berkongsi pengalaman dan panduan, mengajak ke arah kebaikan agar kita semua bebas dari rasuah. Berkongsi pengalaman dari rasuah, berkongsi pengalaman dan panduan. Dalam setiap kesulitan ada cahaya di ujungnya. Terus mencari jangan lelah, indahnya ciptaannya. Menambahkan pengetahuan,
mengingati yang tersasar. Pesan untuk kita semua, insya Allah dipermudahkan. Cahaya di ujung jalan menghangatkan hati kita. Doa dan harapan bersatu, amin untuk kita semua. Dalam gelap kita meraba, namun harapan tak pernah hilang. Tetap percaya dan berdoa, setiap langkah ada makna. Pesan dae, pesan dae. Cahaya di ujung jalan menyejukkan hati kita. Doa dan harapan bersatu, amin untuk kita semua. Cahaya di ujung jalan menghangatkan hati kita. Doa dan harapan bersatu, amin untuk kita semua. Baik FM My Anti-Corruption Channel, terima kasih setia bersama dengan kami menerusi slot pesan dai pagi ini bersama dengan Ustazah Nazira. Jadi untuk sesiapa yang nak menonton secara live boleh ke Facebook rasmi SPRM. Baik, no, sebelum kita tak nak buang masa lagi, kita teruskan kepada tajuk kita hari ini. Buat kebaikan, tinggalkan kemungkaran. Dipersilakan Ustazah. Hai, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih Nawal dan juga Mira. InsyaAllah daripada tadi walaupun dia junior, tapi soalan dia tu tanya tu tuan-puan dia datang lah ke SPRM dah tahu benda bincang tu kan. Okey, kita sebut tadi di awal tadi kita sudah pun memulakan tentang bagaimana hidup kita ini Allah Ta'ala beri apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Ada yang kita dapat, yang kita nak, tapi kadang-kadang bertemu juga dengan takdir-takdir tidak seperti yang kita inginkan. Kemudian bila dah habis rehat, kita dah pergi kepada bagaimana hidup kita ini Allah berikan kepada kita pilihan untuk kita lakukan, untuk kita jadikan sebagai apa kita sebut pilihan untuk kita menghidupkan jalan-jalan takdir kita. Dan kita nak pergi kepada perkara yang ketiga. Senang je dengan saya Ustazah Zirah tu 3 benda je. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Panggil bila-bila masa pun 3 aja. 3 je. Okey, kita sebut di blok yang terakhir ini tuan-tuan puan, setelah kita percaya kepada 2 perkara tadi, percaya hidup ini telah Allah Ta'ala tentukan, kita percaya hidup kita ni kita ada pilihan. Yang ketiga adalah bagaimana kita nak berdamai dengan takdir yang kita hadapi. Maknanya apa? Bila kita sebut tentang nak buat baik, kita nak tinggalkan kemungkaran ni tuan-tuan dan juga perempuan, dia berbalik kepada hidup kita ni, kita nak cari apa? Kita nak jadi orang yang bagaimana? Kan? Maka sebab itu bagaimana nak berdamai dengan takdir. Yalah, tadi dah datang offer dah. Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Bila kita terima, ambil tak nak contoh. Kan, kita tak nak ambil hak orang, kita tak ambil rasuah dan sebagainya. Kita sebut bagaimana kita nak berlapang dada, bagaimana kita nak menerima pilihan kita ini adalah pilihan yang baik untuk dunia dan akhirat kita. Maka kita ingat pesan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di setiap hari Jumaat kita akan baca surah apa? Surah Ad-Duha. Lagi surah apa? Hari Jumaat surah Al-Kahfi. Tadi tu surah Al-Ankabut kan. Surah yang biasa kita baca pada hari Jumaat adalah surah Al-Kahfi. Dan surah Al-Kahfi ni ayat yang terakhir sekali. Ada 110 ayat. 110 ayat. Pada ayat yang terakhir Allah Ta'ala pesan kepada kita. Allah Ta'ala kata, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Allah Ta'ala, subhanallah tuan-tuan puan,
Baiknya Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala tak kata pada kita nak jumpa dengan Allah sembahyang je, tak. Kan Allah Ta'ala kata siapa yang nak jumpa dengan Tuhannya falyamal amalan soleh. Allah Ta'ala kata buatlah amal soleh. Apa makna amal soleh? Adakah amal soleh solat saja? Tak. Adakah amal soleh itu sedekah saja? Tidak. Semua bentuk amal soleh yang bermanfaat kepada orang. Contoh macam hari ni DJ kita bagi kepada orang manfaat mendengar ilmu-ilmu, maka ini juga disebut sebagai amal soleh. Walaupun ustazah saya bukan kerja pejabat agama, nak amal soleh tidak mesti di tempat-tempat keagamaan. Nak amal soleh tidak mesti atas tikar sejadah. Nak amal soleh tidak mesti di masjid saja. Amal soleh di mana-mana saja. Ayah-ayah keluar daripada rumah pagi tadi kan, nak pergi cari nafkah. Niat daripada awal nak cari nafkah untuk anak isteri, itu amal soleh. Isteri-isteri, ni kan, isteri, tu nak seorang lagi bakal isteri yang kita sebut kan. Termasuk ada di konti kita ni, ni bos daripada section media ni kan, kita sebut. Kita isteri, kita keluar daripada rumah kan, kalau boleh ikut hati nak duduk di rumah goyang-goyang kaki jadi suri rumah. Tapi rupanya ekonomi keluarga, takdir Allah Ta'ala tadi tidak menyebabkan kita tak dapat macam tu. Naknya suami kaya, tapi rupanya ada kaya roti saja contoh kan, tak dapat. Jadi apa pilihan yang Allah Ta'ala bagi pada kita? Nak ke tak nak tolong bantu suami untuk stabilkan ekonomi keluarga? Kita pilih nak. Kita bekerja tuan-tuan puan. Maka bagaimana kita nak mendidik diri kita ni, terima hidup kita ni, memang inilah laluan yang Allah Ta'ala buat kepada aku. Maka ini Allah Ta'ala pesan pada kita. Buatlah amal soleh. Amal soleh kita apa? Kita bantu suami kita untuk cari pendapatan tambahan untuk kita stabilkan ekonomi keluarga. Itu juga amal soleh. Walaupun nampak macam tak ada yang agama pun sesah, kita sebut mana-mana kebaikan, itulah amal soleh. Sebab itu tajuk kita hari ni, bila kita sebut buat amal, buat kebajikan, maka di hujungnya itu kita bertemu dengan ayat yang Allah Ta'ala sebut, buatlah amal soleh. Hatta sampai tahap Nabi pesan, jadi orang baik ni lalu tengah jalan, ada duri tengah jalan, buang duri tu pun juga dikira sebagai amal soleh. Sebab itu hidup kita ni, kita tengok bagaimana Allah Ta'ala berikan kepada kita tuan-puan. Jangan kita ingat semua yang ada di genggaman hari ni semuanya akan kekal menjadi milik kita. Tak. Tengok macam mana Palestin hari ni. Daripada 7 Oktober tahun lepas sampailah hari ni, ada hampir 50,000 orang sudah syahid. Ada lebih daripada 80,000 orang cedera. Bulan Mei hari tu alhamdulillah saya pergi ada kesempatan pergi ke Qatar. Ada satu conference tentang Palestin. Baik, bila buat conference tentang Palestin, kerajaan Qatar jemput wakil daripada Palestin. Adalah satu mak yang sudah kehilangan 5 orang anak, ada anak-anak yang kecil dijemput untuk bercakap dan sebagainya. Saya sempat bertemu dengan 2 orang. Satu kanak-kanak 7 tahun. Bila dia dah habis berucap ke atas, dia turun. Alhamdulillah bila saya boleh cakap Arab dengan dia. Saya tanya dengan dia. Saya tanya, nak tak dik? 7 tahun. Nak tak dik kalau terus tinggal di Qatar? Qatar ni negara yang kita sebut kaya lah kan. Apa benda yang kita tak nak ada kat sana. Qatar ni penduduk rakyat dia tak payah kerja pun dapat gaji. Tu Qatar kan. Jadi dia jawab apa dengan saya? Dia kata, wallahi dibagilah satu dunia pun saya takkan pernah bergerak meninggalkan bumi Palestin. 7 tahun. Ya Allah, kita anak kita tuan-puan buat apa umur 7 tahun? Main PUBG, main apa lagi? Roblox, Minecraft. Tu orang zaman sekarang. Kita tak main tu kan. Ni anak-anak kita hari ni 7 tahun. Okey, selesai. Jumpa dengan ibu yang kedua, yang kedua, dia cakap dengan saya, kita tanya khabar apa semua, kemudian saya tanya dia, boleh tak nasihat saya satu pelajaran yang paling besar setelah apa yang terjadi di Palestin? Dia sebut dengan saya hanya dengan satu kalimah je. Dia kata, hidup kita ni tak ada satu pun milik kita. Dulu saya ada suami, saya ada 5 orang anak, saya ada rumah, saya ada kerja, saya ada segala-galanya. Tapi sekelip mata hilang semuanya. Suami syahid, 5 anak syahid, rumah roboh, kerja tak ada, makan pun apa yang disisakan sahaja. Jadi bila tengok macam tu, tuan-tuan juga puan-puan, kita bear in our mind, letaklah fikiran kita apa yang sedang kita nikmati hari ini bukan selamanya akan berada di tangan kita. Kalau kita rasa kaya dengan mengambil hak orang, belum tentu kekayaan itu akan kita bawa sampai ke akhir hayat pun. Kadang-kadang bila banyak duit, maka kita sebut datang ujian dengan cara orang banyak duit pula. Maka sebab itu
saya suka untuk berpesan kepada diri saya dan juga semua tuan-tuan puan yang berada bersama dengan saya hari ini, yang meluangkan masa untuk hadir dalam majlis ilmu lah ni kita panggil kan. Saya yakin dan percaya hidup kita ni tuan-tuan puan, bila Allah lorongkan kita untuk hadir ke majlis-majlis ilmu sebegini, itu tanda Allah masih lagi mengasihi kita. Kan? Allah sayang kita. Allah sayang kita. Allah masih nak temukan kita dengan majlis-majlis ilmu sebegini yang kadang-kadang rasa macam kena atas batang hidung, kan? Tapi sebenarnya tidaklah hajat saya ustazah tu asyik ngata kat kami je, tak. Tidak nak kata apa yang saya cakap ini semuanya ikhlas daripada hati. Barangkali inilah wasilah yang Allah Taala nak kita perbaiki diri kita. Tiba-tiba terdengar pula entah daripada mana ustazah tu datang kan. Tak kenal ibu saya ni siapa. Tiba-tiba terkeluar dan tuan-tuan puan terdengar. Maka ini cara kadang-kadang Tuhan nak tegur kita, nak bantu kita. Sebab itu ulama sebut hidup kita ni nak tengok Allah Taala berkati atau tidak, tengok kepada bagaimana harian kita itu berjalan. Kalau kita sempat buat perkara kebaikan, kalau kita sempat buat amal-amal soleh, kalau kita sempat tuan-tuan solat di awal waktu, kalau kita sempat baca Al-Quran, kalau kita sempat ditahajudkan 2 rakaat dalam kehidupan, kalau kita sempat buat sedekah dan sebagainya, termasuklah hadir ke majlis ilmu, itu tanda umur kita sedang diberkati. Orang bila umurnya berkat, dia akan terima hidup dia dengan apa yang dia ada, dia akan mensyukuri apa yang dia miliki, sehingga akhirnya walaupun sedikit, hidup tu akan terasa mudah, akan terasa senang. Sebab itu kalau kita perhati kadang di tempat kerja kita kan, ada kadang-kadang kita tengok makcik ni kerja di sisi je, tapi nampak tenang je, tak serabut macam kita pun. Kan kenapa? Barangkali ada berkah dalam kehidupan dia. Sebab itu berkat ni tak nanti tunggu banyak. Berkat ni walaupun sikit tapi dia cukup. Itu makna berkat. Kan kita tengok dia ni kerja my step je contoh kan. Tapi alhamdulillah Allah bagi semua dia dapat suami yang baik, bakal suami yang baik contoh kan. Allah bagi dia anak-anak yang baik, semua-semua je. Walaupun kita tengok lah my step macam mana nak hidup sekarang ni kan contoh. Allah Ta'ala punya urusan. Apa yang boleh kita buat, you just do your best, let Allah do the rest. Gitu. Barulah MACC cakap orang putih kan. Dia sebut kita buat yang terbaik, selebihnya itu serah pada Allah Ta'ala. Hidup kita ni bila kita sudah beriktikad, kita yakin dengan pilihan yang kita buat, sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah baik yang kita buat, maka baiklah yang Allah Ta'ala akan beri di hujung. Buruk yang kita buat, maka bahagian yang selayaknya lah dengan apa yang kita kerjakan. Sebab itu saya nak tutup dengan satu ayat Al-Quran. Nak tutup dah. Alah, pasal orang lelaki dah nak pergi no. Tak apa. Hampas sejadah dah kan. Ni ada seorang lelaki dalam komuniti kita ni yang pergi dah kan. Kita tak boleh lama-lama sangat. Kita nak sebut begini di akhir ini tuan-tuan dan juga puan-puan. Hidup kita ni bila kita sebut kita bersandarkan kepada Al-Quran, ada seorang cendekiawan Islam namanya Luqman Al-Hakim. Dia kata apa Nawal? Dia kata hidup kita ni, kalau kita rasa nak mendengar Allah berbicara dengan kita, maka bukalah Al-Quran. Tak tahu ke mana nak pergi, rasa gunsik seharian, dia kata ambil Quran baca, dan kita akan nampak apa yang dibicarakan oleh Allah kepada kita, dan kita akan bertemu dengan ayat-ayat yang akan menasihatkan kita. Satu. Dan yang kedua, dia kata, jika engkau ingin berbicara dengan Allah, maka dirikanlah solat. Apa makna dia? Kadang kita jumpa kawan, cerita pun tak selesai masalah. Kan? Kita cerita, dia tak faham pun. Kan? Dia tak tahu pun apa yang kita lalui. Dia tak tahu kesusahan kita. Dia tak tahu kita ni sedang berjuang dengan pasangan kita. Kita sedang berjuang dengan rumah tangga kita. Kita sedang berjuang dengan ketidakcukupan duit dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan puan. Kita cerita pada orang. Macam ada seorang klien pernah call saya tengah malam nak bunuh diri. Pasal apa? Saya atas bangunan dah. Saya rasa saya tak boleh hidup dah. Lepas tu dia marah saya pula. Saya tak payah nasihat lah. Nasihat ustazah tak mengenyangkan perut isteri dan anak-anak saya pun. Lah, dia telefon aku, dia pula marah aku. Itu kan kita sebut. Tapi kita fahamlah orang tengah dalam keadaan tertekan, kita takkan mampu membayangkan macam mana akal dia boleh fikir. Saya sebut macam ni je. Tuan, kalau tuan tinggalkan anak-anak tuan, siapa lagi yang dia nak boleh berharap? Tinggalkan isteri, selesai masalah tak? Tak. Kenyang tak perut anak-anak dengan isteri? Tak kenyang juga. Jadi atas tuan, kalau nak lompat silakan. Berdebar juga waktu tu kalau lompat sungguh matilah aku kan. Tapi nak sebut supaya dia boleh berfikir. Tapi alhamdulillah, bila kita nasihatkan dia, kita bagi tahu dia ada ni, boleh baca doa ni, pergi masjid, buat gini. Alhamdulillah hidup sampai sekarang. Kan, maknanya hidup dengan pasangan dan sebagainya. Jadi kita nak sebut apa poin dia? Poin dia kita nak sebut, kadang-kadang bila tak tahu ke mana nak tuju,
Bila tidak ada bahu untuk kita bersandar, ingat kita masih ada lantai untuk kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ingatkan diri kita di hari Jumaat ni, tuan-tuan puan. Kalau kita rasa kita banyak masalah, susah nak buat baik, kita rasa susah nak solat, kita rasa susah nak bangun malam, tanya kepada diri kita, apa khabar hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kat mana kita letak hati, kat mana kita letak Allah di hati kita? Bagaimana kita meluangkan masa kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab Nabi sebut ihfazillah yahfazuka, jaga Allah, Allah akan jaga kalian. Kadang benda tu kita tak nak buat pun, bukan kita sengaja buat, tapi terbuat. Kenapa terbuat tu? Barangkali kita kena semak balik, ada solat kita yang masih kita lalai, ada amal soleh yang masih kita tertinggal dan sebagainya. Maka hari ni hari Jumaat, hari penghulu segala hari, bulan kedua di tahun yang baru 1446 Hijrah ini, tuan-tuan dan puan-puan, masih belum terlambat untuk kita bertaubat, untuk kita balik kepada jalan yang asal, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sedikit yang kita usahakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah Taala sudi nak pandang dan jadikan ia sebagai sebagai syarat ataupun sebagai asas untuk Allah berbelas ihsan dengan kita, beri kita kehidupan yang baik, beri kita keluarga yang baik, beri kita kerja yang baik, sehingga akhirnya kebaikan itu menjadikan kita orang yang baik di dunia dan juga baik di akhirat. Dan saya nak rumuskan perbincangan kita hari ini dengan sebegini. Sekejap je rumus kan? Dah hampir 1 jam kita duduk kan? Rasa sekejap je. Sekejap tu untuk Ustazah yang cakap. Kami yang dengar dia lama je cakap. Okay, nak berhenti dah. Saya nak rumuskan begini, tuan-puan. Hidup kita ni, orang datanglah nasihat kepada kita beribu jam pun. Panggillah Ustazah, mana-mana Ustaz pun kita boleh suruh MACC buat siaran langsung 1000 jam. Boleh buat. Tapi akhirnya dia akan berbalik kepada diri kita yang memilih bagaimana. Kalau kita pilih nak jadi orang yang baik, nak ke tak nak, jangan tidak teruskan memilih untuk jadi orang yang baik. Pasal apa? Pasal orang yang baik, Allah Ta'ala janji, kalaupun dia buat baik tapi orang tak balas balik kebaikan dia, Allah janji Allah akan bersama-sama dengan dia. Saya doakan mudah-mudahan Allah beri kebaikan kepada tuan-tuan dan puan semua, termasuklah sahabat-sahabat kita. Saya tengok Wah, siapa ni? Puan Azfa, Puan Azura, Puan siapa lagi? Azuraku. Ya, mana dia Azuramu? Belum datang lagi. Puan siapa lagi? Hari Tuan ni Hanafi. Kan semua alhamdulillah datang hari ni. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada tuan-tuan puan. Apapun pilihan yang mendatang, pilihlah untuk menjadi orang yang baik-baik, kerana takkan pernah rugi dan takkan pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang buat hidupnya ini, hidupnya beragendakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semoga Allah memberi kekuatan kepada seluruh warga MACC.FM, insya-Allah, terus berkongsi kepada masyarakat, dan mudah-mudahan semuanya ini dinilai sebagai amal jariah yang akhirnya menjadikan kita orang yang dapat masuk syurga bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf atas salah silap. Kita ada soalan ke? Tak ada soalan kan? 1 2 3 tak ada soalan pun. Okey. Saya rasa cukup sekadar itu. Saya mohon maaf atas salah silap sekali lagi. Barakallahu fikum wa fatahallahu alaikum jami'an. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah atas perkongsian yang sangat yang untuk saya macam sangat mendalam jugalah pada hari Jumaat ini. Itu Mira. Itu dia. Sebenarnya kita dah sampai ke penghujung slot hari ini. Kami bagi pihak MyFM nak ucapkan terima kasih untuk Ustazah Nadira sebab sudi datang dan berkongsi dengan kami ilmu-ilmu baru. InsyaAllah nanti akan datang, kami akan jemput lagi. InsyaAllah. PM tepi. Okey. Sebelum kami akhiri slot untuk pesan dai ini, suka saya ingatkan kepada para pendengar untuk laporkan rasuah. Anda boleh hubungi kami ke talian bebas tol kami 1800 886 6000. Dan itu saja daripada kami untuk slot pesan dai pada pagi ni. Salam perangi rasuah. Rasuah dihina, maruah dibina. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Usia kita semakin dewasa.